Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah yang dihormati dekan kita Profesor Dr. Zaidatun, Timbalan Dekan, pengurusi-pengurusi sekolah yang diraikan dan dihormati, pembimbing kita pada pagi ini Al-Fadhil Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof yang akan bersama-sama berkongsi ilmu dalam program kerohanian Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan untuk siri yang ke-9 di pagi Syawal yang begini. Masih belum kelambat untuk kita mengucapkan salam Aidilfitri, salam Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir batin. Dan dialu-alukan 3 orang qari yang dijemput khas untuk bersama-sama membacakan ayat-ayat dari surah Al-Isra, iaitu Encik Abang Hifni bin Awang Abdul Manaf dan Tuan Haji Ahmad Huzairi bin Muhammad Fuad dan juga Encik Bahadur bin M. Sa'dun. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof untuk membincangkan dan berkongsi maklumat berkaitan dengan tajuk kelebihan Masjid Al-Aqsa dan Bumi Syam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mempersilakan Al-Fadhil Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof untuk membacakan ke majlis kita pada pagi ini dengan membacakan surah Al-Iqra ayat 1 hingga 3. Silakan Prof. Prof, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Prof, silakan Prof. Boleh. Pengurusi mula ke saya terus ni? Saya dah mula tadi Saya dah mula. Saya tak perasan. Okey, tak apa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rawat lebaran insya-Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk meneruskan program kerohanian siri yang ke-9 untuk pagi ini bersama dengan Profesor Dr. Kamaruzaman dalam program yang bertajuk Kelebihan Baitul Maqdis dan Bumi Syam yang dipetik daripada surah Al-Isra ayat 1 hingga 3. Terima kasih atas kebersamaan semua para qari undangan dan semua tetamu dan juga staf fakulti untuk bersama-sama pada pagi ini. Jadi, bagi memulakan majlis, dipersilakan Al-Fadhil Profesor Dr. Kamaruzaman untuk membacakan surah Al-Isra ayat 1 hingga 3. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Azim. Alhamdulillah, demikian tadi pembukaan majlis kita yang telah didengarkan bacaan surah Al-Isra ayat 1 hingga 3 oleh Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof. Dan untuk itu, majlis seterusnya akan mempersilakan qari undangan kita iaitu Encik Abang Hifni bin Awang Abdul Manaf untuk memulakan semula bacaan surah Al-Isra ayat 1 hingga 3. Silakan Encik Abang Hifni.
Abang Ifni ada tak? Alhamdulillah. Minta maaf. Teruskan. هذا الذي المسجد الحرام إلى الذي باركنا إن Yang kedua. Yang kedua, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala tattakhidu min duni wakila. Okey, ayat kedua diperdengarkan oleh Tuan Haji Ahmad Uzairi bin Muhammad Fuad. Betul Betul. Ayat ketiga dipersilakan Encik Muhammad Baharudin bin M. Sa'dun, silakan. Cik Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zurriyata man hamalna ma'anu. Innahu kana abadan syakura. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Itu tadi 3 ayat. Ayat pertama hingga ayat ketiga yang dibacakan oleh qari undangan kita, iaitu Encik Abang Hifni, Tuan Haji Ahmad Uzairi dan juga Encik Muhammad Baharudin, untuk bersama-sama kita memperdengarkan bacaan ayat dari surah Al-Isra, dan izinkan saya untuk membacakan terjemahan daripada 3 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Al-Haram di Makkah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya lah Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh, yakni di dalam bahtera, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi terjemahan makna bacaan ayat surah Al-Isra ayat 1 hingga 3 jadi dalam program kerohanian yang kita bawakan pada anda untuk siri ke-9 pagi ini. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Profesor Dr. Kamrul Zaman untuk bersama-sama menjadi pembimbing, berkongsi ilmu pengetahuan dan kepakarannya untuk membicarakan kelebihan Masjidil Al-Aqsa dan Bumi Syam. Dengan hormatnya dipersilakan Prof. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang baru menyertai program kita pada pagi ini. Sebelum daripada saya nak teruskan perbincangan, ada beberapa perkara yang saya rasa selepas mendengar bacaan tadi, kita perlu memberikan perhatian kepada beberapa perkara yang asas ya berkaitan dengan bacaan yang disebut tadi. Yang pertamanya ialah apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, satu perkara yang biasa ni kepada semua orang Melayu ya. Saya pun bila saya belajar dengan ada tok-tok Arab, bila kita belajar tentang bacaan Quran ni, dia kata masalah orang Melayu ni ialah apabila dia menyebut perkataan-perkataan Arab itu, dia tidak sebut dengan jelas.
ya. Contohnya dia sebut selalu orang Arab ni kalau saya baca ayat ini subhanallazi asra, ra itu hendaklah ditebalkan bi abdihi lailam minal masjidi. Biasa tadi kita dengar abang baca tu Sahabat kita. sahabat-sahabat kita baca minal masjidi, dia macam lewes dia tak. Sepatutnya semua perkataan itu hendaklah disebutkan dengan jelas minal masjidil haram dan seterusnya lah, ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, orang Arab ni selalu pesan kepada kita, dia kata orang Melayu ni bila dia baca Quran, dia selalu tidak sebut perkataan dan ejaan itu dengan sebetulnya. Ya, sebagai contoh kita baca ayat yang pertama tadi kan, innahu huwas samiul basir. Tapi biasanya orang Melayu kalau dia sebut alif di bawah tu dia tak sebut i, dia sebut a. Ya, dalam bahasa Arab dia tak ada a, dia tak ada i saja. I bawah i, I sebutannya i. Jadi innahu bukannya innahu. Itu selalulah kalau kita baca surah Fatihah pun sama, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim kita baca. Sepatutnya yang dibaca ialah siratal ladzina an'amta alaihim, him bukannya him. Itu Ibrahim. Jadi itu perkara-perkara yang kita nak kena tengoklah. InsyaAllah. Sebagai apa ni. Sama juga dibaca tadi ya, sebagai peringatan. Ayat yang kedua tadi dia baca Allah, sepatutnya baca Allah tattakhizu. Yang dibaca tadi ialah Allah tattakhizu. Jadi serba sedikit yang perlu kita tengok. Saya rasa tak ada masalah dari segi itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, tajuk perbincangan kita pada pagi ini ialah kelebihan Baitul Maqdis dan juga Bumi Syam. Ayat yang kita baca ni, ya, satu daripada 1 hingga 3 ataupun saya pilih di sini 1 hingga 4, ya. Surahnya itu dia ada 2 nama, ya. Sama ada namanya disebut sebagai surah Al-Isra, ya, kerana mempunyai kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, yang detailnya saya rasa saya tak akan bincang pagi ni lah sebab dah banyak, ya. Bila kita datang bulan Rajab saja orang ceramah Isra Mi'raj dan sebagainya kan. Ada yang banyak tu yang tak pernah datang surau pun bagus, dia datang juga. Kita tak pernah datang masjid pun bagus. Sekarang ni masalahnya kita nak pergi ke masjid, tapi iman kita dah kuat tapi tak boleh pergi. Bagus juga. Kita semangat Ramadan ni bila dah buka masjid dan surau kita pergi insya-Allah. Jadi saya sebut tadi dalam surah ni dia ada 2 nama. Satunya namanya surah Al-Isra, iaitu perjalanan waktu malam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam daripada dia sebut Masjidil Haram. Dia tak sebut daripada Mekah, tetapi dia sebut secara khusus tempatnya iaitu daripada Masjidil Haram, ya. Ke mana? Dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi perbincangan kita pada pada pagi ni kita akan tengok 2 perkara penting lah. Satu tentang perjalanan pada waktu malam itu yang disebut sebagai Isra, ya, dan satu lagi yang saya rasa kita kalau ada masa kita akan kongsi iaitu berkaitan dengan nama yang kedua yang ada ni iaitu Bani Israel, ya. Jadi jarang dalam Quran dia ada satu surah dua nama, ya. Betul. Kan macam Cik Jaiz orang panggil Mr. Jaiz saja. Akan ada nama lain. Nama kampung ada lah Ustaz, Prof. Nama kampung ada, tapi isteri panggil abang kan? Ya, betul. Mula-mula kahwin dulu panggil sayang, kemudian sekarang dia panggil abang. Nanti dah dapat dah dapat cucu nanti dia panggil apa? Dia panggil atuknya. Dah tukar nama. Atuknya. Atuknya dan neneknya, ya. Betul, Prof. Satu hal juga orang perempuan ni dulu bukan sayang, bukan main lagi panggil abang lah, abang lah. Sekarang ni dah panggil atuknya. Sebab masing-masing dah urusannya sibuk hal-hal lain dan sebagainya. Okey. Jadi saya sebut tadi apabila kita baca ayat ini, apa yang dalam surah ini, kita nak kena ambil perhatian 2 tajuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya ialah tentang perjalanan malam
dan yang keduanya ialah tentang Bani Israel. Tetapi pada pagi ni saya mungkin tak boleh nak cover dua-dua tu sebab masa yang terhad, ya. Betul. Yang saya nak covernya ialah tentang Baitul Maqdis dan juga bumi Syam. Apa saya sebut tajuknya ialah Baitul Maqdis disebut dalam Al-Quran. Sebab apa disebut bumi Syam? Kerana dalam Quran, ya, tadi makna tadi disebut, ya, yang kami berkati sekelilingnya. Bukan sahaja Mekah yang diberkati, bukan sahaja Masjidil Aqsa Palestin yang diberkati, tetapi Allah sebut dalam Al-Quran, dia sebut, ya, kami berkati di sekeliling. Wa ma haulahu, ya, merujuk kepada kawasan sekitar Masjidil Aqsa. Apa dia kawasan Masjidil Aqsa? Ya, ini dia. Dah ada peta pun, ya, saya sediakan. Itu disebut sebagai bumi Syam ataupun Bilad Asyam, ya. Jadi Nabi SAW semasa kecilnya dibawa untuk berniaga ke Syam, disebut, ya. Tempat yang Nabi pergi itu tempatnya namanya Busra, ya, tetapi dia letak di Syam. Dan pada masa ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bumi Syam ini telah dipecahkan, telah dipisahkan kepada 4 buah negara moden, ya. Satu, bumi Syam termasuk di dalamnya ialah Syria sekarang. Jadi Syria, ya, satu. Yang keduanya ialah Jordan, ya. Ibu negeri Syria disebut situ Dimashq. Dan orang Melayu sebut Damsyik. Orang Melayu ni pun satu hal. Banyak tajuk-tajuk ataupun nama-nama tempat, contohnya nama orang pun sama. Nama tempat yang namanya cantik, bila dah datang ke Malaysia ni dah tukar jadi tak cantik. Ya. Namanya asalnya Dimashq. Orang putih sebut Damascus. Datang orang Melayu sebut Damsyik. Dia pukul je Damsyik. Ya. Namanya Muhammad, tapi dipanggil Mat saja. Itu yang jadi masalah. Itu biasalah. Orang lain pun sama juga. Jadi saya sebut tadi, negeri yang pertama termasuk dalam kategori tanah Syam ini, yang pertama ialah Syria, satu. Yang kedua ialah Lubnan. Lubnan, ibu negerinya ialah Beirut. Itu ada, kan? Kemudian di sebelah selatan, ya, di sebelah selatan ada lagi 2 negara. Satunya ialah Jordan dan satu lagi ialah negara haram Israel. Jadi 4 negara ini, ya, 4 wilayah ini masuk dalam kategori yang telah disyarah, ditafsirkan oleh para ulama sebagai wa ma haulahu, merujuk kepada bumi Syam, ya, seperti ayat yang telah diterjemahkan tadi oleh Cik Jaiz dari segi ayat, dari segi maknanya yang saya sebutkan tadi. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan sekalian, kelebihan yang ada kepada Baitul Maqdis, ya, ataupun Masjid Aqsa ini banyak disebut di dalam Al-Quran, ya. Sehingga kalau kita tengok, ya, banyak surah-surah yang saya sebutkan itu merujuk kepada semuanya merujuk kepada peristiwa yang kita kategorikan sebagai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj yang kita sedang bincangkan tajuknya pada masa ini. Jadi ini dia kelebihan Masjidil Aqsa ataupun bumi Syam yang ditulis oleh para ulama yang mempunyai kelebihan yang banyak yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain selain daripada satunya ialah Masjidil Haram di Mekah, yang keduanya ialah Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi masjid yang pertama dalam sejarah Islam, bila kita sebut sejarah Islam ni pun ramai orang faham bahawa Islam itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Islam itu dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita yang terakhir, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang pertama yang dibina dalam sejarah Islam, sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul, ialah Baitullahil Haram.
yang terdapat di Mekah, dan masjid yang kedua yang dibina dalam sejarah Islam ialah namanya Masjidil Aqsa, ya, ataupun tempatnya Baitul Maqdis, yang akan kita tengok nanti ada gambar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kelebihan yang ada pada Masjidil Aqsa ini, kelebihan yang ada kepada bumi Syam, kelebihan yang ada kepada Baitul Maqdis, itu dia. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang saya sebutkan secara ringkas. Ya, yang pertama dia kata kiblat yang pertama. Orang Islam apabila diarahkan, ya, zaman Nabi SAW, apabila mendapat wahyu tentang kewajipan sembahyang, solat, maka kiblat yang pertama ialah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa maknanya masjid yang jauh letaknya daripada bumi Mekah. Dan juga berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, masjid yang kedua saya sebut tadi, dan kelebihan kepada Masjidil Aqsa ini dan juga bumi Syam secara khususnya, sebahagian besar daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam dimakamkan di sana. Mereka meninggal di sana. Tak ada nabi yang mati di Malaysia. Jais daripada mana orang Jawa kan? Jawa Batu Pahat, Ustaz. Oh, Jawa Batu Pahat. Jadi ngomong-ngomong Jawa, ya. Wes. Jadi apa yang berlaku ialah tak ada nabi yang meninggal di tanah Jawa. Di Batu Pahat pun tak ada. Hatta nabi-nabi dan rasul-rasul pun yang jumlahnya sangat besar tu, ada yang kata 214,000. 214 nabinya, rasulnya 124,000 kan, ramai kan. Tak ada seorang pun nabi-nabi dan rasul-rasul yang dihantar oleh Allah SWT kepada khusus untuk orang Melayu. Kecuali adalah yang mengaku jadi nabi untuk orang Melayu. Ya. Malaysia ni memang terror. Ya, ada nama, ya. Tapi alhamdulillah dia, walaupun dia Jawa, tapi Jawa Selangor, bukan Jawa di Johor. Jadi selamatlah orang Johor tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, ramai nabi dan rasul alaihissalatu wassalam wafatkan, dimatikan di sana. Itu kelebihan. Ya, begitu juga ianya disebut sebagai tanah yang diberkati. Ya, allazi barakna, yang diberkati, haulahu, di sekitarnya. Nabi SAW memperteguhkan ayat ini dengan menyebutkan satu hadisnya yang sangat terkenal. Ya, Cik Jais, ya. Hadisnya berbunyi, Allahumma barik lana. Tolong sambung. Bima razaqtana wa qina azabannar. Lepas ni kena makan roti canai. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Hadisnya yang berbunyi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya, tadi dah makan dah baca doa makan. Ya, jadi Nabi SAW sebut, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkatan. Ya, tadi fi ma razaqtana, apa yang engkau rezekikan. Ya, tetapi dalam konteks ini Nabi sebut, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkatan kepada ahli Syam, penduduk orang-orang Syam yang saya sebut 4 negeri tadi, ya, Syamina wa fi Yamanina, dan juga ahli Syam satu, keduanya ialah ahli Yaman. Jadi ini adalah tanah yang diberkati dan banyak kelebihannya. Dan disebut lebih daripada 70 kali dalam Al-Quran secara langsung, ya, dia sebut minal masjidil harami ilal masjidil aqsa secara langsung, ataupun ya secara tidak langsung. Kadang-kadang dia sebut al-ardul muqaddas, ya, tanah yang ya suci, merujuk kepada kawasan yang sedang kita bincangkan pada pagi ini. Di sana juga dia kata salah satu daripada tanda akhir zaman nanti ialah tempat para mujahidin berkumpul untuk mempertahankan ajaran Islam di hari tanda-tanda akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada itu juga, kalau tuan-tuan Google dalam sebagai contohnya di dalam Google di dalam hadis, ya, contohnya 40 hadis berkaitan dengan kelebihan Masjidil Aqsa, kita akan dapati 40 buah hadis sahih yang dicatat oleh para ulama hadis berkaitan dengan kelebihan, ya, Masjidil Aqsa ataupun kota Baitul Maqdis
ataupun kota Jerusalem. Apa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya. Yang saya nak tekankan ialah yang pertama. Ya, dia sebut sekiranya kamu tidak berupaya untuk pergi menziarahi Masjidil Aqsa, tetapi kamu tahu ada orang yang nak pergi ke sana, menziarahi Masjidil Aqsa, ya, maka kamu digalakkan untuk menghantar wang, menghantar bekalan. Ya, istilah dulu disebut hendaklah kamu menghantar minyak, ya, yang digunakan untuk menerangi Masjidil Aqsa. Ini adalah merupakan sebahagian daripada keutamaan berjihad fisabilillah. Kamu tak boleh pergi, tapi kamu nak kena hantar minyak. Sekarang ni, ya, ulama berselisih pendapat. Boleh pergi ke Masjidil Aqsa kerana dia masih di bawah tawanan kerajaan Israel, ya, yang haram itu, ataupun ya kamu tak boleh pergi tetapi kamu boleh menghantar derma. Jadi sekali lagi saya sebut tadi, nak tegaskan, bila kita merujuk kepada Masjidil Aqsa, bukan sahaja tempat Masjidil Aqsa itu sahaja yang jadi keutamaan, tetapi selain daripada itu kawasan yang di sekitarnya. Jadi menjadi tanggungjawab kita nak tolong orang Palestin. Alhamdulillah UTM pada masa dulu memberikan beasiswa, ya, kepada pelajar-pelajar yang nak datang, diberikan pengurangan dari segi kos untuk membantu rakyat Palestin datang belajar ke tempat kita. Yang kita harap usaha ini akan berterusan. Kerana apa? Kerana ini menepati apa yang disebut oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan berkatnya bukan dapat saja kepada orang yang bagi itu, Datuk BC, tapi dapat kepada Cik Abang Hipni, dapat kepada Cik Jaiz, dapat kepada Cik Baharudin, dapat kepada Esa. Dua ni disebut Esa. Entah nama apa Esa. Dapat kepada host. Host pun dapat juga, ya. Dan seterusnya, ya, ahli-ahli kita yang lain, ya. Jadi itu poin-poin yang penting yang saya rasa kita nak kena ambil perhatian. Kawasan ini satu kawasan yang sangat penting, tuan-tuan puan sekalian. Kerana apa? Itu dia. 1, 2, 3 dan pelbagai lagi kelebihan yang ada. Kerana apa? Dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini, kelebihan ini kerana ia merupakan pusat kegiatan utama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Asal agamanya ialah satu, iaitu agama Islam. Tetapi selepas daripada berlaku beberapa masa yang lama, ditukarkan nama Islam itu kepada agama Yahudi. Ya, jadi tak betul lah kalau ada orang kata, misalnya dia kata, oh, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi, tapi Nabi Musa membawa ajaran Islam. Diselewengkan menjadi agama itu bertukar menjadi agama Yahudi. Begitu juga dengan agama Kristian. Asalnya ialah Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ditukarkan nama itu daripada agama Islam kepada agama Kristian. Yang kekalnya ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, ya, yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh alam. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, Zakaria, Yahya dan sebagainya, itu semuanya nabi-nabi yang khusus dihantar kepada Bani Israel. Sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini, kita membincangkan tentang Bani Israel. Cuma sempat ke tak sempat itu wallahu alam nak bincang. Kalau tidak, nanti kita jumpa di lain siaran, ya, pada pertemuan yang akan datang. Tak semestinya saya ceramah. Penceramahnya ramai, ya, boleh pilih siapa pun. Cik Jaiz pun nanti apabila dah selalu duk ikut ceramah, akhirnya penceramah tak boleh datang, Cik Jaiz boleh ganti, tak ada masalah. Kan? InsyaAllah. Masing-masing dapat sijil. Ya, hari ni siapa yang dah ikut kursus saya ni, yang dengar ceramah saya bagi sijil ijazah nanti, pergilah nak ceramah kat mana pun, tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ini gambar yang saya kongsi ni ialah kawasan itu, ya, asalnya Al-Aqsa Mosque itu, Masjidil Aqsa itu ialah yang kecil yang kat depan tu, ya. Jadi itu asalnya Masjidil Aqsa, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjalan pada waktu malam, dia masuk ke masjid itu, dan apabila dia sampai ke masjid itu, dia melakukan, ya, sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas pada itu dia bergerak ke Dome of the Rock. Daripada situlah mengikut
ahli-ahli sejarah menyebutkan Nabi SAW naik ke langit. Jadi berlakunya Mi'raj Nabi ya sallallahu alaihi wasallam selepas itu. Jadi di sini ya ada terlalu agung masjidnya yang disebut sebagai Masjidil Aqsa. Tadi saya sebut Masjidil Aqsa di situ, sekarang ini telah diluaskan, telah dibuka sampai keseluruhan. Kalau tuan-tuan tengok kawasan 4 segi itulah ya, dah sekarang telah diisytiharkan sebagai kawasan ya, kawasan masjid ya, Masjidil Aqsa ya, yang terkenal itu ataupun disebut sebagai Baitul Maqdis. Di samping itu tuan-tuan dan puan sekalian, masjid ini ya, kawasan ini seperti yang saya sebutkan tadi dikongsi dua lagi penganut agama lain ya, iaitu yang pertama ya, agama yang pertama ialah agama Yahudi. Dia ada satu tembok di sini. Tembok ini bersempadan sahaja dengan Masjidil Aqsa. Ya, tengok sini Masjidil Aqsa, sempadan dia saja. Tembok ini disebut sebagai tembok tangisan. Ya, tempat di mana orang-orang Yahudi beribadat. Dan di sebelah satu lagi ni ya, ada kubah hitam ni. Tempat ini adalah suatu gereja yang sangat penting kepada orang-orang Kristian. Ya, namanya ialah The Holy Sepulchre ataupun disebut sebagai kubur suci. Tempat orang Kristian percaya bahawa inilah tempatnya Nabi Isa mati disalib dan ada kuburnya di sana, di dalam ya. Jadi kalau kita tengok ini pintu masuk ya. Pintu masuk ini apabila Sayyidina Umar ya, Khalifah Islam yang kedua, bila dia sampai ke sini membuka kota Jerusalem, orang-orang Kristian ada 6 mazhab yang ada di kawasan ini, mereka berebut nak pegang kunci. Ya, kunci kota Jerusalem tu mereka berebut. Jadi apabila dah berebut, maka apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar kata kalau macam tu pintu gereja ini dipegang oleh orang Islam. Jadi sampai hari ini pintu gereja ini ya dipegang oleh orang Islam. Jadi tugas keluarga orang Islam ini, nama dia keluarga Khalidi, tugas dia pagi-pagi buka pintu. Malam dia pun tutup pintu, ya, kunci pintu. Pagi esok dia buka lagi dan seterusnya. Jadi kita boleh bayang macam mana keterbukaan Saidina Umar sebagai khalifah pada masa itu apabila dia menguasai kawasan Baitul Maqdis ini, ya, dia memberi ruang kepada orang Islam untuk jadi tukang buka pintu. Agak-agak kalau di Johor ni, kalau ataupun di Malaysia ya, ataupun di mana-mana ada orang yang diberikan tanggungjawab orang Islam, diberi tanggungjawab untuk buka gereja apa macam. Oh, bising kan? Kerana apa? Kerana mungkin kita tak faham tujuan ataupun mengapa mereka diberikan tanggungjawab itu, kerana orang Kristian bergaduh sesama mereka pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu yang menjadi pertikaian oleh kerana kawasan ini penting, ya, maka orang-orang Yahudi menganggap, percaya, yakin bahawa tanah ini dijanjikan kepada orang Yahudi. Ini yang disebut di dalam Bible, iaitu bahagian yang pertama Bible dia sebut Old Testament. Jadi Bible-nya ada dua bahagian. Satu Old Testament, ya, perjanjian lama, satu lagi ialah New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini kononnya adalah Taurat, ya, mereka percaya, tapi banyak telah dilakukan pelbagai perubahan, tambah dan kurang, sehingga akhirnya dia tidak nampak lagi original Tauratnya itu. Ya, itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua dipanggil sebagai perjanjian baru, ya, ataupun New Testament, yang di dalamnya ada himpunan Injil dan juga yang lain-lain yang sebahagiannya juga telah diselewengkan. Jadi kalau nak tengok detail itu, tengok kemudian. Jadi dalam Bible apa yang disebut? Dia kata tanah ini dijanjikan kepada, ya, orang Yahudi. The land is often referred to as the promised land. Ya, tanah yang dijanjikan. Kerana apa? Because of God's repeated promise. Ya, kerana kononnya dikata janji Tuhan nak beri tanah ini kepada descendant of Abraham.
Ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan saja di kawasan itu, daripada Nil, sungai Nil daripada Mesir sampailah ke Iraq. Jadi kawasan yang sangat luas. Sebab itulah sekarang ni Yahudi, mereka bukan saja nak kontrol kawasan tanah Palestin, tetapi mereka nak meluaskan wilayah. Kerana apa? Kerana dia kata Tuhan yang janji kepada keturunan Ibrahim. Timbul persoalan, who are the descendant of Abraham? Uish, cakap orang putih Cik Jais. Ya? Ya, siapa dia keturunan Nabi Ibrahim? Kita tahu Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Ya, satu namanya Ismail. Ya, bila sebut bulan haji saja, ya, di bulan haji, maka disebutlah cerita Nabi Ismail kan. Ya, seorang lagi anak Nabi Ibrahim namanya ialah Ishak. Daripada Ismail datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya who are the descendant of Abraham? Pertamanya juga ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Who are another descendant of Abraham? Siapa seorang lagi? Ialah Ishak. Daripada Ishak datangnya Yaqub. Yaqub inilah namanya yang lain selain daripada macam Cik Jais juga nama kampungnya lain, ya, nama atas ni lain, ya, isterinya pun panggil lain tadi. Ya, macam-macam orang pun confused, ya. Jadi apa yang berlaku? Anak kepada Nabi Ibrahim yang kedua namanya Ishak. Daripada Ishak datangnya Yaqub. Yaqub inilah, ya, Jacob. Biskut Jacob yang kita makan tu. Itu antara nama Israel, ya. Jadi namanya ya Israel, Jacob. Jadi Yaqub, ya, berkahwin ada 12 orang anak. Daripada Yaqub datangnya Yusuf, ya, dan Bunyamin, ya, dan sebagainya sehingga melahirkan satu keluarga yang besar, ya, keturunan Nabi Ibrahim, iaitu orang-orang Yahudi, iaitu Bani Israel, ayat yang telah kita baca tadi. Jadi berlakunya perebutan di tanah tu, di tanah Baitul Muqaddis ini ada perebutan. Siapa yang berebut? Orang Yahudi kata dia juga adalah pemilik yang asal. Orang Kristian kata Nabi Isa anak Maryam. Ya, Maryam, lepas tu datang lagi Zakaria, Yahya, semuanya itu nabi-nabi yang dihantar kepada orang, ya, Bani Israel. Lalu mereka juga mengaku tanah ini adalah milik mereka. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad membuat suatu keputusan yang sangat tegas. Dalam surah Ali Imran ayat 67, Allah SWT berfirman dengan ayat yang sangat tegas. Dia kata apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi dan bukan juga Nasrani, bukan juga Kristian. Walakin hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Di ayat ini menegaskan bahawa siapa saja yang menganut agama Islam, menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu apa? Hanifan, agama Hanif, ya, musliman, menyerah diri kepada Allah SWT, dan tidak musyrik. Tidak musyrik maknanya tidak menerima konsep Trinity yang dibawa oleh agama, ya, agama Kristian, dan tidak musyrik maknanya tidak menganggap bahawa Uzair, ya, salah seorang daripada nabi yang disebut dalam Al-Quran, Uzair bukannya anak Allah Subhanahu wa taala, dan yang Mesaya yang terakhir yang akan diturunkan bukannya Nabi Muhammad, ya, bukannya Nabi Musa seperti yang dipahami orang Yahudi, tetapi ialah Nabi Isa alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kalau kita tengok daripada situlah, ya, kita boleh faham bahawa sebenarnya orang-orang Yahudi ini, ya, mereka ada satu masalah yang besar, iaitu masalahnya ialah mereka sahaja mengaku mereka sebagai keturunan Bani Israel. Sedangkan kalau saya tengok tadi, ya, kalau saya tunjuk dalam dalam slide yang saya kongsi ni, asal usul orang Yahudi ini, ya, mereka ini juga daripada keturunan, ya, bangsa Semitik, dia sebut Sam bin Nuh,
Dan sebenarnya bangsa Semitik ini bukan sahaja orang Yahudi, tetapi masuk juga orang Arab, orang-orang Kristian, banyak lagi Chaldean, Jacobite, Maronite, ya Assyrian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, ada berapa minit lagi Cik Jaiz? Ya, silakan Ustaz. Berapa Ada minit lagi? dalam boleh 10 minit lagi boleh kot. 10 minit lagi ya. Saya rasa saya nak buat kesimpulan sebab slide-nya masih banyak lagi. Saya nak buat kesimpulan, mungkin nanti ada persoalan. Saya pun tak pasti. Mungkin ada yang menulis itu dalam chat itu, mungkin ada soalan sebagainya, mungkin elok juga kita sama-sama bincang ya kalau ada apa-apa persoalan. Jadi kesimpulan yang saya nak buat di sini, yang pertama sekali ialah sebenarnya kota Baitul Maqdis adalah milik siapa? Bukan milik orang Melayu, bukan milik Arab, bukan milik orang putih, ya bukan milik orang-orang Kristian, bukan milik siapa, tetapi milik sesiapa yang mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan, musliman dan tidak musyrik. Jadi itu kelebihan yang dimiliki. Maka dengan sebab itulah pada masa ini di kota Baitul Maqdis itu, walaupun terdapatnya, kita jangan anggap bahawa kota Baitul Maqdis ini hanya diduduki oleh orang Palestin, Arab, Islam. Ya, kerana di sana ya mereka tinggal sejak daripada sebelum Masihi, mereka duduk di situ tanpa ada sebarang masalah. Iaitu orang Yahudi yang ada di situ pun tak ada masalah. Mereka boleh duduk bila datangnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka menukarkan ajaran Islam kepada ajaran Kristian, mereka hidup di situ langsung tak ada masalah. Orang Arab sebelum masuk Islam pun tak ada masalah. Selepas mereka masuk Islam pun langsung tak ada masalah. Yang buat masalah ialah gerakan Zionis Yahudi. Itu yang mula-mula buat masalah. Sebab orang Yahudi ni ada kelompok-kelompok, dia ada 3 kelompok yang besar. Ya. Tetapi yang buat masalah ni adalah ya orang-orang Yahudi yang menganut fahaman yang sesat. Ya, sebab ada juga orang Yahudi apabila mereka masuk Islam tak ada masalah. Ada juga orang putih, ada juga orang-orang Arab yang asal bawa agama Kristian. Ini adalah orang Arab. Ya, orang Kibti di Mesir. Sebagai contohnya saya sebut orang-orang Assyrian yang tinggal di Syria, agama itu mereka ini langsung tak ada masalah. Yang ada masalahnya ialah mereka yang mau merampas kota Baitul Maqdis daripada pemiliknya yang terakhir. Sebab dia dapat surat kebenaran untuk duduk di situ. Ya, menguasai kawasan itu menjadi penyelamat daripada bergaduhnya di antara orang Kristian dengan orang Yahudi, ya, dengan penganut Arab yang menganut agama-agama lain dan seterusnya. Jadi kawasan ini adalah ada kelebihannya yang tertentu, dan kelebihan ini bukan sahaja terhad di kota Baitul Maqdis, tetapi dia juga berkembang sehinggalah keseluruhan kawasan tanah yang disebut sebagai bumi Syam. Saya dah kongsi slide ini semuanya kepada pihak penganjur yang mungkin nanti boleh hantar kepada yang berminat. Jadi saya nak berhenti di situ dulu Cik Jaiz. Ya, takut ada nanti ada perbincangan. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita pensyarah-pensyarah daripada ATI ataupun di tempat lain yang nak kongsi maklumat, dipersilakan. Ya, saya nak rehat situ dulu. Serah balik kepada Cik Jaiz. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Profesor Dr. Kamarul Zaman Yusof atas perkongsian ilmu yang telah pun sama-sama kita dengar, yang telah pun sama-sama kita perolehi kelebihan Baitul Maqdis dan Bumi Syam. Kalau nak ikutkan masa memang tak cukup Prof untuk kita mengucapkan sejarah Baitul Maqdis, terutamanya program Isra Mi'raj. Apapun, alhamdulillah telah pun sama-sama kita dengar sedikit sebanyak berkaitan dengan kelebihan Baitul Maqdis dan Bumi Syam ini. Semoga dapat menjadikan apa dia Prof? Tak apa, teruskan. Okey. Dan semoga sedikit sebanyak memberikan semangat kita sebagai orang Islam untuk membantu menyumbang seperti mana yang disebutkan tadi. Dan kalau kita tengok pada chat Prof, insya-Allah ada sedikit soalan. Ya. Assalamualaikum Prof, sejauh manakah kebenaran
melancong ke Al-Quds menyumbang kepada ekonomi Israel. Jika benar, what is your take on this? Daripada Wan Nur Ashura. Dan salam Prof, mohon nasihat jika kami berhajat nak berziarah ke Baitul Maqdis dan sekitarnya. Terima kasih. Silakan Prof untuk dua soalan tersebut. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya, memang perbahasan berkaitan boleh ataupun tak boleh, harus ke tidak menziarahi kota Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ini pada masa ini, boleh ke tak boleh, ya, harus ke tidak harus. Jadi ulama ada pendapat. Ya, isu hal-hal yang berkait boleh tak boleh, isu fiqh ni Cik Jais, ya. Kalau Ya, kita betul. tanya siapa pun memang dia tak akan jawab satu saja. Terutamanya hal-hal yang bersifat furuk ni, ya, hal cabang ni. Mesti ada orang kata, kalau dalam istilah fiqhnya adanya A, adanya B dan adanya C. Jadi yang ini pun sama. Kalau mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi sejak dulu lagi, ya, yang saya rasa saya lebih cenderung nak terima fatwa inilah. Ya, dia berpendapat bahawa haram hukumnya orang-orang Islam menziarahi kota Baitul Maqdis. Oh. Alasannya simple saja. Yang pertama dia kata bila kita nak masuk ke Baitul Maqdis, kita kena dapatkan visa. Okey? Untuk dapat visa kita kena bayar visa. Maka bila kita pergi ke sebuah negeri, kita minta visa, kita dapat visa, dia kata secara langsung, bukan tidak langsung, kita telah pun mengiktiraf kewujudan negara Israel. Itu satu, ya. Tu haram dia. Yang keduanya ialah apabila kita masuk ke sana, ya, maka kita akan duduk di hotel. Betul, ya? Hotel itu memanglah milik orang Islam. Makanan restorannya memanglah milik orang Islam. Tetapi hotel itu membayar cukai kepada kerajaan Israel. Makan yang kita makan itu juga kita bayar cukai makanan kepada Israel. Kita sewa bas juga cukai bayar kepada Israel. Dan tempat yang kita pergi itu, ya, saya tak pergi sendiri, ya, tapi kawan-kawan saya yang pergi, tempat yang mereka pergi itu, laluan itu yang kita kena ingat adalah laluan khusus untuk para pelancong. Maknanya kita tak lalu masuk kampung, pergi tengok orang orang Islam, susahnya orang Islam nak masuk. Sebab peraturan yang dibuat oleh kerajaan Israel nak masuk ke Masjid Al-Aqsa ini, Baitul Maqdis ini, syarat dia mestilah lelaki berumur lebih daripada 60 tahun. Kalau orang muda tak boleh masuk. Jadi kalau kita pergi ke sana, memang kita tak jumpa dengan orang tu pun susah nak jumpa. Kalau jumpa pun kita tak boleh cakap Arab, dia tak boleh cakap Melayu. Contohnya kan. Beri salam je lah. Assalamualaikum. Ya. Kemudian wes mangan, wes habis. Cakap yang lain tak faham. Contohnya kan. Jadi penegasan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Qaradawi ini ada alasannya. Alasannya yang saya sebut tadilah antaranya. Banyak lagi alasan yang dia buat, ya. Kemudian ada orang pula, dia kata sebenarnya baik untuk kita pergi, ni pandangan yang kedua, ya. Sebab saya sebut tadi, ya, ada saja pandangan yang kedua. Nanti saya bagi pandangan yang ketiga, ya. Pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa, ya, lebih baik kita ziarah Baitul Masjid Al-Aqsa, kerana yang pertama dia kata itu adalah arahan Nabi SAW yang Nabi sebut, jangan kamu bersusah payah, ya, ambil kesusahan yang banyak untuk pergi bermusafir kecuali ke tiga buah masjid, ya, iaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dia pegang kepada yang tu, maka dia kata hendaklah kita pergi, ya. Tanpa dia lihat tadilah di bawah Israel dan sebagainya. Satu. Yang kedua dia kata apabila kita pergi, kita membantu ekonomi orang-orang Arab. Sebut tadilah, ya, kita beri makan kepada mereka, kita beri hotel mereka dan sebagainya. Yang ketiga katanya ialah kerana kita nak memberi sokongan moral, ya, kepada orang-orang di Masjid Al-Aqsa itu, supaya mereka rasa seronok. Dia kata, oi, ramai orang Islam datang, ramai orang Melayu datang. Dia tak tahu bahawa yang dia pergi itu, laluan itu, dia tak jumpa pun dengan orang Arab. Bagaimana sokongan moral yang nak diberikan. Dan juga kaitan dengan derma. Dia kata dia pergi, dia boleh bawa derma. Sebenarnya sekarang ini, kalau kita nak bagi derma, tak perlu pergi ke sana, kan? Betul.
Banyak NGO macam-macam ni. Apa ni? Ya, nama dia Care, nama dia Muslim Care semualah. Sampai anak saya yang duduk di Palestin pun dia ada daripada NGO dia sendiri, ya, untuk nak pergi ke rumah. Tak ada masalah. Ya. Itu sebagai contoh. Jadi macam mana kedudukannya? Yusuf Qaradawi kata tak boleh. Siapa yang nak bertegas, nak pegang dengan pandangan Dr. Yusuf Qaradawi, dipersilakan. Lepas tu ada orang pula kata, saya terima Yusuf Qaradawi, tapi saya rasa kalau saya tak pergi ke Masjid Al-Aqsa, tempat lain semua saya dah pergi. Switzerland pergi, London pergi, Amerika pergi, Washington pergi, semua dah pergi kan? Australia pun dah pergi. Satu tempat saya tak pergi lagi. Saya rasa kalau saya tak pergi tempat ni, saya meninggal nanti mata tak tutup rapat pula dah. Ya? Boleh jadi mereng dan sebagainya. Kalau dah sampai tu, ya, saya kata tepuk dada, tanya iman. Ya, kalau dah ada duit, ya, tempat lain semua dah pergi atas dunia ni, satu tak pergi, ya, dah rasa okey, pergilah, nak buat macam mana? Pergilah, nak buat macam mana kan? Tapi janganlah sampai kita kata, kita justifikasi, kita kata, saya pergi, saya tolong Arab, apa itu semua adalah pandangan-pandangan yang saya rasa perlu dilihat semula, perlu diperbetulkan. Wallahu a'lam. Cik Jaya ada soalan lain ke yang dia orang tulis? Saya tak nampak. Setakat ni itu saja soalannya yang ada di ruangan chat kita pada pagi ni, Prof. Rasanya itu saja soalan bagi mereka yang bertanya berkaitan dengan pandangan Prof melawat ke Baitul Maqdis tu. Jadi rasanya tak ada lagi soalan, Prof. Kita soalan online ada ke tak ada? Tak ada lagi rasanya, nampaknya tak ada timbul soalan. Dan kita bukalah kepada tetamu-tetamu yang masih lagi berada di room ini, kalau ada soalan untuk diberikan kepada Prof Kamrul Zaman. Kalau ada boleh bertanya sekarang. Kalau senyap je tu, ini memang tak ada, Prof, soalan, Prof. Dia orang nak pergi Macau di China tu. Betul lah, Prof. Baiklah, Alhamdulillah tuan-tuan dan juga puan-puan dan juga semua tetamu yang dirahmati Allah sekalian. Demikian tadi sesi perkongsian dalam program Kerohanian siri yang ke-9 yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadil Profesor Dr. Kamrul Zaman Yusof dari Akademi Tamadun Islam berkaitan dengan kelebihan Baitul Maqdis dan juga Bumi Syam. Sekali lagi bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih atas kesudian Prof berkongsi ilmu, berkongsi kepakaran dalam program pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat kita untuk sama-sama menyokong perjuangan rakyat-rakyat Palestin untuk memerdekakan bumi mereka. InsyaAllah satu hari nanti Palestin pasti berjaya. Itu cukup diyakini oleh kita semua, insyaAllah. Jadi sampai di sini saja program Kerohanian kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Prof Kamrul Zaman. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa penganjur, Encik Hairul Azmi, Encik Abdul Aziz dan juga kru-kru. Tak lupa juga pada kari-kari undangan yang turut sama memperdengarkan bacaan surah Al-Isra sebentar tadi. Jadi sampai di sini saja program kita. InsyaAllah dengan izin Allah kita dipertemukan di program yang siri ke-10 akan datang, insyaAllah. Terima kasih Prof sekali lagi kepada Prof Zaidatul selaku rekan yang turut bersama. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Allah wabarakatuh. InsyaAllah. Dan jangan lupa isi borang kehadiran di ruang chat, tuan-tuan boleh isi borang kehadiran. Terima kasih.